diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Dr. Nur Hayati dengan rakan-rakan sekalian. Nama saya Cliff Jason Prakash, saya dari kelas DBT 1B dan nombor matrik saya adalah 23 DBT 21F 2039. Saya dengan ahli-ahli kumpulan saya ini pada hari ini untuk mempresentkan etika dokumentari yang bertajuk Pembelajaran dalam Talian Realiti atau Fantasi. So, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Selamat sejahtera, nama saya Nivita dari kelas DBT 1B. Nombor menteri saya adalah 23 DBT 21F 2038. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahzah Nur Anisha binti Zulkifli. Nombor metrik 23 DBT 21F 2035. Selamat sejahtera. Nama saya Syashwin Raj. Saya dari kelas DBT 1B dan nombor metrik saya adalah 23 DBT 21F 2031. So, apa itu pendidikan dalam talian? Pendidikan dalam talian atau lebih dikenali sebagai e-learning merupakan kaedah pendidikan yang tidak melibatkan kehadiran pelajar di sekolah atau institut pengajian. Pendidikan atas talian lazimnya melibatkan penggunaan internet telah digunakan di seluruh negara selepas berlakunya pandemik COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan semua sekolah dan institut-institut pengajian di seluruh dunia terpaksa ditutup. Oleh itu, kerana COVID-19, guru-guru dan pensyarah telah beralih kepada pendidikan jarak jauh secara atas talian dengan menggunakan berbagai aplikasi yang dapat memudahkan kerja warga pendidik seperti aplikasi Google Meet, Sidos, Google Classroom dan sebagainya. Yang pertama, kita terdapat Google Meet. Saya harap semua berkenal dengan Google Meet. So, Google Meet adalah penggunaan aplikasi Google Meet untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian merupakan salah satu kaedah dalam manual pengajaran yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia selepas pandemik COVID-19. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan pelajar dan kekangan yang dihadapi oleh pelajar ketika penggunaan aplikasi Google Meet sebagai medium pembelajaran. Yang kedua pula, Sidos. Saya harap semua student politeknik memperkenali Sidos. So, Sidos adalah abstrak pembelajaran secara elektronik dan teradun di politeknik adalah melalui sistem pengurusan pembelajaran iaitu Sidos, Curriculum Information dan Dokumen Online System sebagai portal e-pembelajaran. Namun, interaksi yang efektif harus berperanan dalam meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap interaksi secara atas talian. Yang ketiga, Google Classroom. Google Classroom merupakan satu medium yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai salah satu pelantar pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran secara berterusan dalam kalangan murid-murid di Malaysia. Tujuan kajian adalah untuk mengaji tahap pengetahuan dan tahap kesediaan guru-guru sekolah menengah dan pensyarah-pensyarah institut-institut pengajian mengetahui perbezaan tahap pengetahuan dan perbezaan menengah dengan institut pengajian berdasarkan jantina terhadap Google Classroom dalam proses pengajaran dan pemudacaraan PDPC. Lebih-lebih lagi, terdapat juga kelebihan pembelajaran dalam talian. So, yang pertama, memperjelaskan penyampaian mesej. Guru-guru atau pensyarah-pensyarah bolehlah menyebarkan atau menyediakan nota-nota pembelajaran mereka melalui dalam talian untuk memberikan kepada pelajar-pelajar dengan ringkas dan untuk mereka mengakses lebih mudah.
Yang kedua, mengatasi batasan ruang dan waktu. So, pencara-pencara bolehlah mengadakan kelas untuk murid-murid mereka ikuti keselesaan murid-murid kerana tiada ada batasan dan waktu untuk pembelajaran dalam talian. Yang ketiga, penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi. So, murid-murid bolehlah mengelakkan menghabiskan masa dalam memainkan game dengan e-games dalam phone dan bolehlah belajar menggunakan aplikasi-aplikasi e-pembelajaran dan bolehlah mengajar atau memasuki kelas pencara-pencara mereka. Yang keempat, pengalaman dan persepsi yang sama. So, pembelajaran atas talian bolehlah menjadi sebagai pembelajaran yang bersemuka. So, terdapat juga berbagai jenis kelebihan dalam pendidikan dalam talian. Seterusnya, isu yang ada dalam pendidikan dalam talian. Apabila kita ada perbincangan tentang pendidikan dalam talian, persoalan yang pertamanya timbul dalam minda kita adalah, adakah pendidikan dalam talian memberikan impak yang sama seperti pendidikan secara bersemuka? Dan persoalan yang seterusnya adalah, adakah pembelajaran secara talian dapat diadaptasi oleh pelajar? Dan apakah faktor-faktor yang memainkan peranan yang penting dalam topik perbincangan kita pada hari ini? So, apakah antara faktor-faktor yang memainkan peranan yang penting dalam pendidikan secara talian adalah alat peranti yang outdated, situasi pelajar, rangkaian internet, kesampaian maklumat kepada pelajar. Itu. Pembelajaran atas talian juga mempunyai cabaran yang tersendiri. Cabaran yang dihadapi ketika pembelajaran atas talian adalah ketiadaan peranti ketika pembelajaran atas talian. Sejak berlakunya pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada semua rakyat di seluruh dunia, lebih-lebih lagi kepada golongan yang kurang berkemampuan. Tidak semua ibu bapa mampu untuk menyediakan peranti untuk semua anak yang bersekolah dan yang masih belajar. Oleh itu, anak-anak perlu berkongsi peranti secara bergila-gila untuk menyertai kelas atas talian. Selain itu, suasana yang kurang kondusif juga merupakan cabaran pembelajaran atas talian. Keluarga yang mempunyai rumah yang selesa pasti tidak merasakan masalah ini. Lain pula bagi golongan yang tinggal di rumah yang sempit dan perlu berkongsi bilik bersama adik-beradik yang lain sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Suasana riuh di rumah, ruang belajar yang tidak selesa dan akan menyebabkan mereka suka untuk menumpukan perhatian ketika sesi e-pembelajaran. Malah, ada segelintir ibu bapa yang seolah-olah tidak memahami dan memberi tugasan rumah ketika anak perlu menyertai pembelajaran atas talian. Seterusnya, kemahiran guru dalam menggunakan teknologi digital juga menjadi salah satu cabaran pembelajaran atas talian. Seperti mana yang kita tahu, tidak semua warga pendidik di Malaysia mahir dalam bidang teknologi kerana ada dalam kalangan mereka sudah berusia dan tidak terdedah dengan teknologi digital masa kini. Ini adalah salah satu cabaran pembelajaran atas talian yang perlu dihadapi oleh guru-guru untuk melaksanakannya kerana ia mengambil masa yang agak lama bagi guru yang kurang mahir dengan aplikasi atas talian untuk menyediakan bahan mengajar yang lengkap dan mampu menarik perhatian para pelajar. Namun begitu, kesungguhan dan rasa tanggungjawab guru-guru di Malaysia harus dipuji kerana mereka tetap berusaha untuk belajar cara menggunakan aplikasi digital yang ada semata-mata untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar.
Akhir sekali, sikap pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian. Ada setengah pelajar yang tidak memberi tumpuan ketika guru mengajar. Ini kan pula ketika sesi pembelajaran atas talian. Baru-baru ini, viral satu kisah seorang guru yang menanti penyertaan pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian. Namun, tiada seorang pun yang sertai kelas tersebut. Kecewa melihat sikap pelajar yang tidak berdisiplin dalam menuntut ilmu. Bukan itu saja, ada juga dalam kalangan pelajar yang sertai kelas atas talian seperti Google Meet sekadar untuk memenuhi jumlah kehadiran. Hakikatnya, di sebalik kamera yang sengaja dimatikan ke melakukan kerja-kerja yang tidak berkaitan. Ada juga setengah pelajar sengaja membuat aksi yang melucukan ketika kelas atas talian untuk menarik perhatian yang lain sehingga rakan sekelas tidak lagi fokus pada guru yang sedang mengajar. Hal ini akan mengganggu proses pembelajaran yang dijalankan dan menyebabkan masa tidak mencukupi. Simpulannya, setiap pihak sama ada guru, pelajar atau ibu bapa mestilah bekerjasama dalam mengatasi setiap masalah yang wujud agar pembelajaran atas talian menjadi satu kaedah yang berkesan dalam menyampaikan ilmu tanpa menyebabkan sesiapa pun ketinggalan dalam pelajaran. Akhir sekali, eloklah jika para pelajar mengetahui tips-tips yang terbaik ketika menyertai kelas online untuk memastikan sesi menuntut ilmu berjalan dengan lancar. Pendidikan dalam talian terdapat beberapa kesan negatif dan positif. Salah satu kesan negatif adalah kebolehcapaian internet. Hal ini dikatakan demikian kerana kebolehcapaian internet menjadi salah satu perkara penting dalam mengendalikan kelas atas talian. Usaha mengenal pasti tahap kebolehcapaian internet bagi setiap murid di dalam kelas dapat membantu guru dalam menentukan kaedah bersesuaian bagi membolehkan kelas atas talian dapat dijalankan dengan baik. Namun begitu, beberapa kekangan wujud terutamanya bagi murid yang tinggal di kawasan yang kurang mendapat liputan internet. Oleh yang demikian, murid-murid ini perlu dicapai dengan menghubungi mereka melalui platform yang lebih sesuai seperti aplikasi WhatsApp, Telegram maupun Messenger. Sekiranya pelajar-pelajar ini tidak dapat dihubungi melalui aplikasi-aplikasi ini, maka kaedah konvensional adalah pilihan terakhir dengan mengepost atau menghantar bahan pengajaran kepada murid. Ini amat penting bagi mengelakkan murid ketinggalan mengikuti sesi pembelajaran dan pada masa yang sama berupaya merangsang sistem kognitif murid secara berterusan. Kesan seterusnya adalah kestabilan platform pengajaran. Ini disebabkan oleh pemilihan platform bersesuaian amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bertujuan mengelakkan berlakunya lag atau screen freeze yang boleh mengganggu tumpuan pelajar sekiranya kelas atas talian dilakukan secara bersemuka. Guru perlu mengetahui tahap kestabilan internet, sama ada rendah, sederhana atau tinggi sebelum memilih platform pengajaran yang bersesuaian. Menurut Pusat E-Pembelajaran dan Sumber Pengajaran Universiti Malaysia Pahang, sekiranya capaian internet rendah, platform seperti WhatsApp, Telegram dan Instagram sesuai dijadikan platform pengajaran murid. Bagi capaian sederhana, platform seperti YouTube dan Kahoot dijadikan platform pengajaran murid. Manakala bagi capaian tinggi, platform bersemuka seperti Zoom, Microsoft Teams, Skype dan Google Meet sesuai digunakan. Kaedah pengajaran terbeza sesuai dijalankan menggunakan platform yang berbeza kepada pelajar berdasarkan jenis capaian internet murid. Meskipun dilihat sebagai satu cara yang renyah, kaedah ini dilihat berkesan dalam membolehkan pembelajaran murid dicapai secara maksimum. Implikasi ketiga pelaksanaan pembelajaran dalam talian ini adalah pentaksiran holistik. Persoalan timbul apabila bagaimana pentaksiran dapat dijalankan bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK. Jika sebelum ini pentaksiran dijalankan secara bertulis akibat daripada penutupan sekolah dan sesi persekolahan, kaedah pentaksiran secara holistik ini dilihat kaedah paling ideal dalam mengukur tahap pengetahuan murid.
Kaedah pentaksiran ini yang merupakan kombinasi daripada subjek teras yang merupakan lapisan pertama dan elektif sebagai lapisan kedua. Kaedah pentaksiran ini mampu mengukur keupayaan pemikiran aras tinggi murid. Pada masa yang sama, kombinasi ini juga boleh disertakan dengan subjek pendidikan Islam dan moral sebagai lapisan ketiga yang berupaya mengukuhkan penerapan nilai kepada murid. Bagaimana pendidikan dalam talian mempunyai kesan negatifnya, ia juga mempunyai kesan positif. Antara impak positif yang diperolehi ialah menjadikan pengajaran pendidik dan pembelajaran murid membentuk suatu perisian yang melibatkan elemen pendidikan yang interaktif. Menurut Abdul Hakim dalam Hashim, yang menerangkan bahawa kitaran pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi dan berbentuk pengajaran interaktif dan pembelajaran sebegini lebih diminati oleh murid kerana pembelajaran interaktif tersebut bersifat kreatif, inovasi dan menarik, malah boleh diakses di mana-mana sahaja. Oleh itu, dengan mengusahakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di seluruh Malaysia menjurus kepada permulaan pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR yang menggunakan medium pembelajaran atas talian. Ia sebenarnya merupakan suatu peluang kepada pendidik untuk mengaplikasikan pelbagai bentuk pembelajaran yang berbentuk interaktif dan inovatif. Hal ini disebabkan pendidik kurang berpeluang untuk menggunakan medium pengajaran dan pembelajaran atas talian ketika PDP berlaku secara berhadapan muka. Kenyataan ini boleh dirujuk apabila murid di sekolah tidak mempunyai akses internet sepenuhnya berbanding ketika di rumah. Hal ini boleh dijelaskan lagi di infrastruktur di sekolah iaitu di dalam kelas tidak mengandungi sistem pembelajaran yang berbentuk interaktif disebabkan infrastruktur atau kelengkapan sistem pembelajaran atas talian yang tiada di dalam kelas. Kesan positif yang lain adalah pendidik dapat menghasilkan bahan-bahan interaktif bagi bahan pengajaran pendidik dengan kadar yang banyak. Fenomena pembelajaran atas talian hasil dari pandemik ini telah mencetuskan satu gelombang baru kepada para pendidik secara umum. Hal ini ditunjukkan apabila para pendidik perlu berusaha untuk menambahkan pengetahuan, kecekapan dan penguasaan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi mereka ke tahap yang lebih tinggi dan berkesan. Hashim menyatakan juga kesan dari pandemik ini menunjukkan perubahan yang besar dalam penggunaan teknologi digital dalam bidang pendidikan. Kesan pembelajaran atas talian seperti aplikasi YouTube, Google Classroom, Google Drive, Google Form dan Quizzes dalam pembelajaran dapat dimanfaatkan. Kecekapan penggunaan aplikasi ini boleh dilihat melalui kajian daripada Ishak yang menunjukkan bahawa dalam penggunaan aplikasi Kahoot, seramai 86% murid yang terlibat dalam kajian mereka bersetuju bahawa pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Menurut kajian Muhammad Yusof dan Tahir, juga menunjukkan bahawa aplikasi media sosial dalam pembelajaran atas talian seperti YouTube merupakan aplikasi yang menyenangkan murid melihat sesuatu perkara secara realistik dan simulasi menerusi aplikasi tersebut juga merupakan medium yang menempatkan kedudukan ketiga dalam kajian beliau iaitu faedah menggunakan laman sosial dalam pendidikan IPTA. Justeru, pendidikan atas talian yang dilaksanakan kini iaitu semasa musim pandemik ini telah membantu sistem pendidikan negara dalam menentukan cara pengajaran dan pembelajaran dapat dipraktikalkan. Selain itu, kesan penghasilan bahan-bahan interaktif dan aplikasi pembelajaran atas talian secara keseluruhannya menjadikan sektor pendidikan melakukan transformasi dalam bidang ini menerusi revolusi 4.0 dengan baik dan meluas. Akhir sekali, cara PDP yang diteruskan secara atas talian mampu menarik minat perhatian murid dan menolong dalam memahami sesuatu isi dengan mudah serta cepat.
Pendapat Brodel dan Watton dalam tahun 2016 menyokong pernyataan di atas yang mengatakan bahawa pembelajaran atas talian menjadi lebih efisien, menyeronokkan, menarik minat murid dan ia memberi keyakinan dan peluang kepada murid untuk menggunakan pengetahuan dan kecekapan sambil dapat melibatkan diri secara aktif dan berkongsi pendapat dengan rakan lain. Begitu juga dalam kajian Rahil Muhammad Ghazali dan Harun Baharudin dalam tahun 2016, hasil keputusan soal selidik bagi penggunaan YouTube dapat menarik perhatian murid dalam pembelajaran bahasa Arab. Berdasarkan keputusan minima yang lengkap, penggunaan aplikasi YouTube dapat meningkatkan minat murid ke atas pembelajaran. Bahasa Arab berada pada peringkat yang teratas. Hal ini kerana pembelajaran dalam talian dilengkapi dengan sumber digital yang akan membuatkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang disebutkan oleh Saleh dan Rosli 2020 dan sesuai dengan penerimaan murid terhadap sesebuah pembelajaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.